Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak. Sesi 2 jam hari ini, 2 sampai jam 4. Kita dah terambil masa sikit tadi. Okey, jadi topik kita instrumen pasangan kewangan, sifat dan juga peranan. Kita akan sambung apa yang kita bincangkan semalam mengenai sifat dan juga jenis struktur, dan kita akan bincangkan macam mana kita nak jangka what will happen on the right side daripada harga sekarang. Whatever happen di sebelah kiri bagi tahu kita momentum, arah, tapi macam mana? Adakah dia sesuai untuk nak trade? Apa probability dia? Itu sebelah kanan. Waalaikumsalam Aiman, Kimi dan rakan-rakan yang lain. Luke, wassalam. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu, penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi kita ada 2 jam, 1 jam ni kita lihat pasaran dahululah. Ada masa untuk kita lihat pasaran. Kita jangkakan bahawa struktur pembetulan ini sejak dari Oktober ni, sejak dari pertengahan bulan ni, masih lagi aktif dan dijangka akan bergerak ke atas sebelum dia membuat last leg ke bawah dalam 5 lekuk. Dan kita dah establish bahawa this move adalah US dollar. Kenapa US dollar? Biarpun indeks jatuh, UJ dan yen pair yang lain tetap naik. Ni bukannya yen yang kuat. Yen adalah sideways pada waktu ni. Jadi itu adalah sifat untuk dollar dynamic, kan? Jadi bila kita ada dollar dynamic, apa yang jadi adalah kita ada indeks yang tak ada internal dia yang buat 1618, kan? Jadi kita dah nampak benda tu, kita establish daripada sini, 3 lekuk di sini, tak ada dalam ni, tak sampai 1618, tak ada. Dia punya ni tak ada yang sampai 1618. So, jadi itu bermaksud struktur di sini adalah struktur korektif. Ini korektif. Kenapa saya duk ulang benda ni? Faham tak lu? Aiman, faham tak kenapa saya duk ulang-ulang benda ni? Sebab, ini sebab dia. Anda tengok dekat slide kita, kita nak establish kita sedang trade structure jenis apa. Kita sedang trade structure korektif. Ingat tadi yang tadi tu terbalik 1, 2, 3. Ini 01, 22 untuk indeks. Faham? Okey, itu struktur korektif. Jadi kat sini kita ada struktur korektif. Faham tak? Okey, kita ada struktur korektif. Ini. Cuma dia terbaliklah. Dekat indeks tadi dia adalah dari atas, kan. 1, 2, 3. 01. Sekejap saya tulis dekat indeks Satu saya duk ulang benda tu Jadi ini kita punya struktur. 1, 2, 3. W. Nampak man? 1, 2, 3. X. Okey. Penurunan yang pertama kat sini. 5 lekuk. A. Okey. Jadi sini adalah struktur korektif. Ingat benda ni je. Anda hafal benda ni je. Asalkan pandai kira sampai 5. Jadi, ni dia. Okey, kejap kita ambil ni. Ni yang saya duk ulang hari-hari. Terbalik dia. Jadi 1. Inilah teknik ni. 1, 2, 3.
Lepas tu anda ada 3 yang sini. 1, 2, 3. Break out tak sampai 100%. 5. Nampak? Ini buku teks ni. Ini buku teks. Ya. Lepas tu naik. Lepas tu dia jatuh balik. Ya. Sini kita boleh trade. Sebab sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini kita boleh trade. Ataupun dalam kes kita, di sini kita boleh trade. Yang ini. Ya, kita boleh trade yang ini. Dalam kes ini, di sini. Yang ini. 1, 2, 3. Ikut arah balik. 4, 1, 5. Jadi kita tahu ini adalah correction. Ini correction. Ini motif. Ini korektif. Ya. Sini kita ada 5, 9. Tak kisahlah. Simple je. Anda tengok dia senang ditengok. Senang lihat. Tak payah kira satu-satu. Ada nampak reset. Lepas tu ada turun time frame. Itu je. Kan? Sini kita ada struktur korektif. 3, 4, 5. Dia tak habis 5. Korektif adalah 3, 7, 11, 15 dan lain-lain. Jadi bounce ini merupakan peluang untuk shorting. Faham? Boleh? So, dekat time frame yang lebih kecil. Mana dia? US 500. Okay? Jadi kita establish ya. Dari sini tadi, dari atas ni tadi, kita kat sini adalah struktur nombor berapa? Nombor 5 kan? Salam siang Sundi. Ini yang struktur kelima kan? Kita tahu ini adalah correction. Correction dia tak boleh habis 5. Dia adalah 3, 7, 11, tambah 4 dan seterusnya. Okey? Inilah struktur yang kelima. Sini 4, sini 3, sini 4, sini 5. So, correction 3 lekuk di sini merupakan peluang untuk nak shorting. Itu je, Liuk. Boleh faham, Liuk? Satu, saya duk ulang benda ni. Saya duk ulang cerita yang kat sini kan. Tu sebabnya kita nak determine indeks dalam apa. Kalau indeks dalam struktur korektif yang tak ada 1618, itu US dollar. Tak payah sendiri. Anda tengok ni trend habis. Itu adalah trend. Lepas tu anda tengok pergerakan korektif. Korektif dia berkecamuk. Itu je. Korektif adalah berkecamuk. Tapi eloklah mula-mula kalau nak kira satu-satu kan. Jadi kita tunggulah correction kat sini. Dia turun 3. Kalau dia naik balik lepas 50%, dan kita tunggu another 3. Sini 7. Itu je. Kita tunggu balik untuk dia buat 5. Sebab kita ada incomplete sequence. Dia kena lukis balik. Sekarang senang nak tengok. Sebab dah susah mula-mula kan. Jadi, ni kita kat mana ni? Jadi, dekat struktur kecil, di time frame yang lebih kecil, kita tunggu di sini. Dia semua sama je. Samalah nampak dengan tengok pun sama sendiri. Okey? US 500 kita akan tunggu di sini. Okey? Jadi kalau kita katakan ini merupakan motif lagi yang breakout low kan. Jadi yang struktur di sini ini motif. Sini korektif. Anda ingat 5353? Saya ingat lagi daripada hari pertama saya buka dan tunjuk edit wave, saya cerita apa? Saya ingat lagi kumpulan pertama dulu. Kita ada Vincent, kita ada Joe, kita ada few yang saya dah tak nampak sangat dia orang sekarang ni. Saya kata apa? Anda pandai mengira 5, anda tahu 3. Cukup. Anda faham 5, anda faham 3. Dah habis dah. Di sini kalau ada nampak struktur 5, anda kira 3 kat sini. 3 ataupun 7
ataupun 11. Ataupun tambah 4. Ya? Jadi macam mana nak kira dia? Ini lower low tadi. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Sini 5. Okey? Sini tengah buat 5. Tak nampak separation. Tak nampak? Tak nampak kan? Kita pergi kepada H1. Okey, kita tengok pada H1. Ini adalah daripada low, daripada 5 tadi. Jadi ini adalah motif. Sini korektif. Dari bawah ni, 1. 1. Ni 2. 2. Ni 3. 3. Turun. Tak kisah rupa dia. Ini 4. Ni 4. Naik. 5. Turun. 6. Naik. 7. Turun. 8. Naik. 9. Tak boleh habis. Biasa. Sudah pandai pun ikut sesi terus. Kalau tak ada yang minat, hadir sesi nanti XM bagi padam. Sebab itu kita masih katakan ini ke atas. Sebab jumlah struktur dia, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Ini 8. Ini 9. Dia tak boleh habis 9. Sebab kita tengah tunggu korektif. Ming Leong. Ming Leong. Tahu. Ming Leong saya tahu dia ada ikut. Tapi dia tak berbunyi. Satu lagi. Faham Aiman? 9. Kita akan ada 10 dan 11. Kira ni je. Kalau tak kerti mengira stokastik tu, ya Allah. Macam mana nak kira dia? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astaghfirullahalazim. Ni senior. Senior ni. Ming Leong. Betul-betul senior. Nampak Ming Leong? You only calculate, you only yang ikut arah balik. So, arah adalah ke bawah kan. Ini dikira sebagai 1. Jadi tak payahlah kira dalam-dalam ni. Jadi 1, 2, 3, 4. Ni tengok 1, 2, 1, 2, 3. Turun 4. 4. Tak ada lahai kan. 5, 6, 7, 8, 9. Turun 10. Satu lagi 11. Baru dia turun. Ustaz Jebeng. Kalau tak kerti kira 1, 2, 3, 4, 5 tu masalah besar. Ada je Zul. Jadi pemati. Pian saya tahu. Pian pun lama kan. Itu je dia. Sebab apa orang saya terima PM dari pagi tadi. Kenapa dia tak boleh jatuh bang? Dia nak jatuh boleh. Kalau dia jatuh, kita akan lukis dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Habiskan 1. Lepas tu, ini 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia jatuh. Boleh? Tapi kenapa ini low probability? Sebab Fibonacci. Daripada bawah ni dia tak complete lagi. Okey, dia tak sampai 100% lagi. Dan kiraan kita daripada apa yang kita nampak adalah 3. Ini korektif. 3. Sini tadi adalah motif. Sini korektif. 3, 1. 2, 1 lagi. Untuk komplitkan 3. Di mana pecahan kat sini adalah 3. Sebab dalam ni adalah 3. Itu je dia. Yelah Ming Leong. Ming Leong ni orang kampung saya. Orang sama negeri lah. Itu je. Ni yang bila suruh ikut live, tak nak ikut live kan. Kita tunjuk cara kira. Dia kira macam ni. Kira macam ni. Kira macam mana nak. Ustaz Jebeng. Azim. Wassalam. Kira macam ni. Ya Allah. Hai. Anda ambil budak tadika pun dia tahu kira benda ni kan. Kira naik turun. Macam mana nak bagi dia lagi mudah? Saya pun tak tahu. Faham tak? Anda tak nampak lekuk-lekuk dia, tukar time frame. Jadi kat sini kita baru saja 9. Kita kena buat 10 untuk naik jadi 11. Tak dapat bagi ilmu yang sampai free.
Kan? Ya, jadi itu je lah. Jadi kita tunggulah sini. Kita tunggulah sini. Katalah dia buat macam ni kan. Dia naik, dia turun balik ke sini, naik, turun balik. Jadi kita tahu jumlah lekuk kat sini jadi berapa. Next adalah 15. Dia naik, dia tak sampai lagi. Turun balik, naik. Kita akan tunggu lekuk ke 15. Kenapa? Saya pun tak tahu. Dia memang macam tu. Simple je. Okay? Of course tak ada benda 100% ya, tetapi at least kita buat something yang berulang. Macam itulah trading. Ya? Faham? Jadi kita tunggu bagi siapa ni, dia tiga-tiga dah set up. US 500, apa ni, US 30, Dow Jones, ya? Set up yang sama. Semua sama. Semua sama. Saya tak dapat lukis lain kalau dia memang sama kan. Sini ada 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. Lama-lama saya ulang tengok sesi live baru terbuka kasyaf untuk kira Stoch. Actually, saya sebut kira Stoch tu dari hari awal-awal dulu Ustaz. Full kasyaf. Lepas tu sini, ni 4. Ini buat 5 lekuk. Dikira sebagai 1. Jadi 5 lekuk. Jadi lekuk ke-6, kita trade. Sebab ini korektif. Korektif 7. Itu je. Macam mana kira dia? Kira Stoch. Astaghfirullahalazim. Kan? Itu je. Anda buatlah macam mana, dia akan sama juga. Tak tahu macam, tak tahu kenapa. Itulah benda dia. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa. Alternatif adalah benda yang kita tak nak berlaku. Alternatif benda ni, nak tahu apa alternatif dia? Ini alternatif dia. Tak apa, saya tunjuk dekat indeks yang saya dah lukis lah. Yang ada apa? Yang ada sequence. Alternatif benda ni adalah something yang ngeri. Saya tunjuk kepada anda alternatif dia. Alternatif benda ni adalah something yang amat menggerikan. Tapi SPX. Alternatif dia benda ni Alternatif dia kalau anda tengok kepada momentum, ni alternatif dia. Satu, saya tak dapat nak lukis alternatif. Alternatif benda ni adalah ini. Sekejap okay. Dah tukar time frame dia. Sampailah anda nampak yang ini tak bercelaru. Ni berapa bulan? 6 bulan. Tukar kepada 12 bulan. Okey. Dari bawah ni, ini alternatif dia. Dekat 1929 ni, kita ada lekuk 2. Dekat sini. 1, 2. Okey. Sini ada lekuk 2. 1929. Great Recession. Yes, Fahmi. Barulah kita tahu lekuk ke berapa nak trade. Ingat tak, pada Jumaat lepas, saya bagi tahu apa? Kita tunggu untuk nak long dari sini kan. Kalau ini pullback, ingat tak? Kita tunggu dia pullback. Kita tunggu pullback sini. Ingat tak? Dia tak sampai 100%, sayang. Ya, sebab dari bawah ni, kalau kita katakan ini korektif, 1, 2, 3, 4, ini 5. Jadi kita tunggu pullback yang ke-6. Sebab ini adalah structure korektif. Ya? Jadi korektif tak habis dengan 5. Sini 5. Dia akan habis dengan 3, 7, 11 dan seterusnya. Baru kita tahu lekuk mana kita boleh trade. Bukan semua lekuk kita boleh trade. Jadi katalah kita jangka ini adalah structure motif. Contoh kalau dia motif 1, 2, 3, 4, 5 tak trade. 6, 7 kita tunggu sini. Ini 8 sebab motif dia akan buat 9. Fahami? Sequence tu korektif atau motif. Jadi macam mana kita tahu? Bila berlaku reset,
bila berlaku reset, macam mana kita tahu situ reset? Anda pergi tukar time frame. Tengok H4 di sini. Nampak tak dia reset? Daripada low ni, daripada low ni, dia reset. Reset. Jadi structure sini 3. Jadi ini korektif. Sebab di belakang ni motif. Kalau dia naik dengan 5, sedangkan sini motif, dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 ni akan menghabiskan lekuk A ataupun lekuk 1 of 3. Faham Fahmi? Jadi kita tak trade 2 kat sini. Kita akan trade bila dia buat 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tunggu kat sini, 9. Dekat sini lah. Kita akan trade 9, 10. Di sini kita trade. Nombor dia. Nombor dia. Saya tengah cerita apa tadi? Otak saya kat sini. Sorry. Jadi, alternatif untuk movement ini tahu tak apa? Nampak tak kita ada divergence kat sini? Sini jadi ingat kan? Sini ada 1. Sini 2. 1, 2. Kalau anda zoom in chart ni, ni rupa dia. Saya tunjuk. Nampak kat sini tak nampak? Nampak? Sini ada 1, 2. Okey, ni adalah zaman 1929, zaman 1930-an. Great Recession. Okey, situ 1, 2. Kita ada volume kat situ. Okey, jadi sini 1, 2. Kita dah ada 1, 2 kat situ. Jadi kalau kita katakan structure ini lengkap, sini 3, sini 4, sini 5, dan kita buat pembetulan yang amat besar. Tak? Okey. Nanti saya terangkan. Kita buat analisa pasaran. Lepas ni kita akan cover yang tu. Ini alternatif kita. Anda rasalah kalau indeks buat benda ni yang lebih rendah daripada COVID-19 punya low. Okey. Banyak benda akan bertukar dalam dunia. Maksudnya, sekiranya low di sini break, satu saya tak lukis macam tu. Kita habiskan ini sebagai besar, 5. Dan kita habiskan grand super cycle ataupun whatever lah. Dan kita lengkapkan ini sebagai 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan besar lagi. Wow. Low COVID-19 break, saya tak tahu nak cakap macam mana. Kita memang dalam cycle 100 tahun. Tapi saya tak lukis benda tu dulu, Aiman. So, kalau kita lukis benda tu, wow. Something yang ni lah. Selagi low ini tak break, weekly, selagi low COVID-19 ni tak break, kita masih tetap extend kan. Ingat sifat untuk indeks dan juga saham adalah pergerakan 5-3. Trending. Trend, anda tak akan jangka hujung trend. Jangan jangka, ini hujung trend. Ni jangka hujung trend. Jadi UJ jadinya, faham? Ni hujung kan, nanti dia nak turun besar. Tak. Anda akan sentiasa selagi tak nampak benda macam ni. Ni 5. Ni jawab soalan Fahmi. Katalah kita nampak ini adalah motif. Mana-manalah. Sini korektif. Okey, sini buat 5. Kita tahu dia tak habis. Dia tak dapat habis 5. Tapi kalau 5 ni bersifat sebagai apa? Satu struktur korektif, 5 tu menghabiskan 1. Boleh tak trade kat sini? Tak boleh.
Ini cuma dua. Anda trade bila ada high, low, lower high, lower low. Faham, Fahmi? Yes, Zohan. Ha. Sebab tu saya tak nak sebut dulu, Zohan. The current apa yang kita nampak sekarang, everything will change. Okay? Kita cuma trade bila ini dah break, trend dah ada. Ingat Dow teori tak? Tapi kalau kita nampak kat sini, satu, dua, ini wave 3. Betul tak? Sini jadi wave 3. Boleh tak dia habis kat situ? Sini jadi wave 3 kan? Boleh tak dia lengkap kat sini? Boleh. 5, 3. Bila kita boleh trade? Bila anda nampak structure di sini sebagai 5, diikuti oleh structure korektif 3. Lepas tu dia break satu lagi. Okay? Jumlah lekuk dia jadi berapa? 3. Tak dapat trade. 4, dia turun lagi. Ini yang kelima. 4, 5. Then ini anda boleh trade. Sini. Untuk short. Sebab kita tahu at least dia buat 7. Macam yang kita tengah tunggu sekarang lah. Yang ini. Yang kita tengah tunggu sekarang lah. Okay, kita tahu struktur sini tak lengkap lagi. Okay, ini adalah yang ke-9. Ataupun ke berapa lah, depend cara anda kira. 1, 2, 3, 4. Ni tak nampak. Ini 5. 5 atau kalau anda pergi ambil kecil, dia jadi 9 lah. Kalau time frame ini adalah 5. Jadi kita tahu dia akan buat 1. Akan ada reset. Naik. Okay. Okey, jadi indeks adalah dari H4 punya structure. Mungkin blockchain lah, blockchain tech. Blockchain tu, faham tak blockchain tu apa, Aiman? Blockchain tu anda sendiri jadi macam uh, Aiman ni Aiman kan. Okey. Bila Aiman transfer duit dan letakkan satu jumlah nilai dalam Aiman. Contohlah Aiman simpan satu BTC. Aiman punya log ni jadi public ledger. Faham tak? Semua orang ada info bahawa ada satu Bitcoin dekat alamat ni. Tapi dia tak tahu itu adalah Aiman. Faham tak? Dia cuma tahu ada satu Bitcoin ni wujud. Jadi katalah Aiman, macam sekarang kan, duit hilang kat bank. Kalau bank hilangkan, anda nak salahkan bank? Yes. Yang ni semua jadi boleh verify the address ni. Address untuk Bitcoin ni. Contohlah. Jadi sebab itu, dia maksudnya kita akan ada decentralized system untuk mata wang. Itu bagus. Satu decentralized system untuk duit. Bank-bank bagus dengan tak bagus. Yes, Aiman. Transparent transaction and ownership. Yes, Lohan. Tapi kalau anda government, anda nak tak benda tu berlaku? Fikirkan ya. Government collection dia apa? Faham? Seronoklah kita tengok macam mana all this thing as more and more as human civilization progress dan teknologi is starting untuk challenge all this traditional method of money, traditional method of asset. Asset can be digitalized. Anda semua pun dah nampak. Itulah. Kita tengoklah the old rich and the new rich punya perlawanan. Tapi kita tengah hidup pada zaman ini. So, interesting kita nak tengok how all this play out. Yes. Yes, Zohan. Yes, Aiman. Setuju. Okay? Tapi apa pun, ini tempat kita tunggu. Okay? Stop loss atas tu dan TP adalah daripada 3 lekuk di sini. Kita lekuk dekat entry sini, TP kat bawah.
Okey, so pilih salah satu trade tiga-tiga. Salah satu. DEX pun sama, benda semua sama. Semua sama. Okey, everything sama. Ini akan extend sikit. 2, 3, 4, 5 untuk habiskan 3. Nampak? Dia reset. Kalau dia break bawah ini, then kita akan ubah satu ke sini. Ini 2. Macam yang kita nampak dekat ni, ini mungkin 1, 2 tau. Nampak tak? Ini bawah daripada B. Faham tak maksud saya? Ada kemungkinan kesemua ni A. Ataupun ini adalah A, B, C, W. Sini X. Sini Y. Tak kisah. Anda tak trade di sini. Anda trade, anda cuma tunggu yang atas ni. Apa-apa yang berlaku sini macam ni boleh, asalkan dia tak break ini. Sebab next adalah momentum ini. Faham tak? Ini mungkin adalah A, B, C untuk completekan W yang kecil. W hitam. Faham? Ini maksud saya. Ini mungkin adalah W hitam. Macam mana kita nak tahu? Ini momentum dia break. Break B. Ini mungkin cerita lain. A, B, C. Ini W. Sebab dia tak lengkap 100% lagi. Ini mungkin buat macam ni. Ini X. Boleh tak trade kat sini buy? Tak. Sebab 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ini boleh jadi 7. Boleh tak dia terus jatuh? Boleh. Tapi sebab dia tak lengkap 100% Fibo lagi, kita masih katakan ini dalam skala kecil. Maksudnya 1, 2, 3 W merah. Ya? W merah. W merah. Ni W merah. Okey. Lepas tu 1, 2, 3 X merah. X yang merah. X yang merah. Lepas tu 3 ni merupakan yang biru. 1, 2, 3. Menghabiskan W hitam. Dia break out atas. Lepas tu biru, maksudnya pecahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faham tak apa saya cerita ni? X. Ini mungkin dia boleh buat macam ni. Lepas tu baru dia naik. Ini Y. Apa panduan kita? Fibonacci yang besar. Jadi apa dia nak buat kat sini, kita tak tahu. Yang kita tahu kalau dia sampai atas, kita short. Kalau dia jatuh terus ke bawah, kita tunggu dia buat structure baru. Itu je. Maksudnya kat sini trunket. Jadi kita tak boleh buat apa lah. Itu adalah Y. Ya? Untuk habiskan B. Nampak? Sebab itu elite wave ni anda tak boleh tukar-tukar color dia. Sebab ini semua ada maksud. Dah lah yang modified. Main modified dia. Suka hati dia color ni. Ini semua adalah signboard. Anda tak boleh tukar-tukar signboard kan. Color merah. Jalan laju-laju. Pengsan kita. Sebab ini bahasa standard. Bahasa chart. Jadi jangan jadi ini boleh A, B, C habiskan W. Faham? Sebab dia tak lengkap 100% lagi, kita tetap lukis ke atas. Jadi dia boleh turun A, B dan C untuk lengkapkan X hitam. Lepas tu kita tunggu ke atas. Sama juga, tempat dia sama. Y. Yang hitam. Tempat dia sama. Tak kisahlah anda lukis macam mana pun. Tempat dia sama. Kecuali dia trunket dan terus jatuh. Tu tak boleh buat apalah. Ingat tak saya kata apa semalam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni 7. Boleh terus jatuh? Boleh. Trunket dan terus jatuh. Sebab tu kalau pullback ini jangan enter. Jangan enter pullback ini. Jangan enter. Dia boleh lengkap.
Itulah yang saya duk ulang-ulang. Nombor korektif, nombor motif, struktur apa, struktur motif korektif. Itulah sebab dia. Okey? Ini US 100. Benda sama lah. Dolar kita extendkan lagi. Okey? Sebab indeks tak sampai lagi. Indeks tak ada momentum. Sebab itu, dolar ni saya extendkan lagi ke bawah. Ada tengok GU ni. GU hampir-hampir break. Semalam kita letak 4 tu kat sini kan. Kalau indeks extend ke atas, ini akan break. Zikir apa tu? Zikir. Jadi sebab itu kita extend kan untuk indeks, dan instead of dia membetulkan cuma low ini, kita katakan bahawa struktur semasa membetulkan struktur yang lebih besar, iaitu ini. Faham? So dolar, siapa tanya semalam, macam mana kita tahu itu adalah flat? Untuk dia nak sampai 100% kat sini, kalau kita lukis dia sebagai W, ABCW, ABCX, ABCY, dia tak tembus pun bawah ni. Faham tak? Jadi kalau anda ambil Fibo, itulah guna Fibo. Anda nak lukis supaya struktur dia sampai dekat kawasan sini. Daripada sini. The only way untuk lukis dia boleh lukis W, X, A, B, C, Y. Dia habis kat sini. Dia tak buat low pun. Tak sampai pun 100%. Jadi macam mana cara kita untuk nak bagi dia sampai 100% Fibo? Satu saya dah ulang-ulang. Wave 2, Fibo berapa? Wave 3, Fibo berapa? Itu sebabnya. Faham tak? Kalau kita jangka lekuk 4. Lekuk 4 paling kurang 38.2. Benda sama. Daripada lekuk 2 kepada 3. 38. Jadi kita akan extend dia. Tu benda dia. Supaya dia sampai level tu. Boleh? Jadi, untuk dia sampai 100% ni, kalau kita katakan ini sebagai 3 dan 3, kalau kita letak 3, dia habis sini je. Untuk dia sampai, apa struktur 3, 3 dan nak sampai 5. Faham tak? Saya nampak ada siapa tanya. Atirah, siapa tanya? Jadi itu caranya untuk kita nak bagi dia sampai 100% tu. Benda tu itulah. Itu yang saya sebut Fibo berapa, dia punya sasaran berapa, kan? Jadi dolar indeks ni kita jangkakan ke bawah lagi ya. Sebab ini adalah sama dengan bila indeks sampai dekat kawasan resisten tadi. So kalau indeks sampai kawasan resisten ni, GU ni akan break. GU ni akan break. High ini akan break. Sekarang ni belum break lagi. Apa kena-mengenanya? Ni. US 500. Kalau saya terpadam. Okey. Sekejap Okey. Apa kena-mengenanya lah? Ni adalah AUD US dollar dah sama lah. Ini adalah indeks. Indeks apa? US 30 menjadi kegemaran ramai. Apa kena-mengenanya? Nah. 4 hour tadi kan? 4 hour punya chart. Okey. 4 hour punya chart. Kita ambil GU lah. GBP US dollar. Kita tengah cerita GBP tadi. Benda sama je. Okey. Benda sama. Kita katakan bahawa indeks akan melengkapkan struktur ini. Betul? Supaya dia jadi
korektif. Okey. Jadi kalau indeks buat ke atas ni, apa kena-mengena? Nampak tak? Nampak tak kena-mengena dia apa? Dia sama. Ha? Struktur dia? Boleh? Ni nampak sama sikit lah. Sama. Boleh? Kalau ini so kita dalam dolar dynamic. Kalau kita katakan ini ke atas, ini pun kita akan katakan ke atas. Kalau kita katakan ini cuma correction dan akan mula jatuh ke bawah, dari sini kita akan jatuh ke bawah. Jadi kalau ini nak jatuh ke bawah, ini naik ke atas dulu, dia akan break. Sebab itu, kita katakan untuk GBP US dollar ni, instead of dia cuma membetulkan sampai di sini, dia dijangka akan break. Dan kita ada struktur ini dari bawah ni. Dan dijangka melengkapkan 100% kat sini. Saya tak jangka dia akan jauh macam tu lah. Tapi kalau dia sampai kat sini, 1, 2, 3, 4 dan 5, dan kita short dari situ. Faham? Kalau dia sampai 100%. Kita cuma jangka dia sampai 1618. Tapi kalau dia sampai kat situ, kita trade lah. Kalau dia sampai kat 100%. Euro pun sama. Benda sama je, benda sama. Okey? Sama juga dengan apa? UCAD. Bawah lagi. Sama juga dengan AUD. Atas sikit. AUD ni tak dapat nak trade. Sebab in order untuk kita habiskan di sini, maksudnya sini cuma structure macam ni. Bukannya macam ni lagi. Seperti yang kita, sebab kita tunggu indeks cuma tunggu 2 lekuk je lagi. Faham tak? Indeks kat sini, anda cuma tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Anda cuma tunggu 2 lekuk je high lagi. Jadi, dekat US dollar kat sini, UCAD kat sini, anda cuma tunggu, ini 1, 2, 3, 1 lekuk, 2 lekuk je lagi. 2 low je lagi. In progress kan ni. Itulah caranya nak samakan structure. UCAD. Jadi bila sampai ke sini boleh trade tak? Ya, ini ada set up. Sebab daripada high-high. Ini ada set up tak? AUD? Tak ada. Yes. Tapi cumanya dia flat. Jadi kita tak dapat nak trade dia. NZD pun sama. NZD kita tukar structure dia. Supaya kita dapat trade. Ini 100% di atas ni. Ini ada set up. Sama dengan indeks tadi. 100% kat sini. Kenapa ini wave 5? Dah dia divergence. Kecuali dia break. Kalau dia break, dan 3 kita, ini jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. Anda tak nak dia terlalu, so ini dah menuju kepada resistant area. Kita tak nak dia terlalu agresif. Faham? Itulah guna Fibo ni. Untuk kita tentukan apa structure yang nak pilih. Jadi sini ada set up untuk NZD untuk sell. Boleh? Faham? Kenapa 3 kat sini, 4 ni kita boleh sell? Sebab ini dipanggil sebagai momentum sequence. Sini kita ada momentum sequence. Sorry, incomplete sequence. Incomplete sequence. 1 dan 2 ni. Okey, tak cecah lagi 100%. Ideal 2 ni untuk trade. Ya kan ni? Okey, itu NZD US dollar.
Lain-lain goal tak ada sebab goal tak buat lower low. Delete dulu goal. Goal ke atas. Kan kali kita cerita apa bagi tadi kali. Untuk shorter term, dia ke atas. Nak trade yang ini, benda sama juga. Kalau ini adalah motif, ini adalah korektif. Tengok Kalau anda trade dekat M5, sini ada setup. Kita ambil dekat ni lah, sama juga trading view. XAU US dollar. Kalau anda trade dekat M5, M5. Okay. Dari bawah ni, ini low dia. Tapi ini bukan lower low, ingat Ini bukan lower low. Kita tengah tunggu correction. Tetapi, ini adalah structure motif. Dari sebelah sini, ini adalah motif. Sebelah sini kita jangka korektif. Okay. The whole structure ini satu. Ini dua. Sebab ikut arah balik. Ini tiga. Ni empat. Kalau dia break high di sini, dalam 5, kalau tak sampai 100%, boleh tak trade di sini? Boleh. Against low ini. Okay. Kalau dia tak break, boleh tak trade daripada retracement ini? Boleh. Against low ini. Shorter term. Kalau dalam ni tak cecah 100%. Kalau anda jenis trade dekat time frame kecil-kecil, ini adalah M1. Entry kat situ. Dia bukannya hanya untuk time frame besar. Sama je. Sebab anda ada low, high, higher low, higher high. Okay? Ini dia punya penentu dia. Paling cantik, dia break yang ini. Dan dia break dalam 3 lekuk. Sebab ini ada 5 kan. Dia break dalam 3 lekuk. 1, 2, 3, 4. Dia break daripada sini. Dia break 3 lekuk. Dia break sekali. Dan ini adalah entry. Untuk dekat M5. Sebab jumlah lekuk dia. 1, 2, 3, 4, 5. Korektif tak boleh 5. Dia kena 3, 7, 11. Kalau dia break out macam ni. Ni 5. 1, 2, 3, 4. 5 tak break. Ataupun break 6, 7. Ni tak dapat trade. Boleh. Dia satu saat pun boleh. Asalkan anda rajin mengira. Kita tahu bila kita salah. Lekuk ke mana yang kita boleh trade. Itu je. Kira ni kira 1, 2, 3. Macam mana kita tahu 1, 2, 3? Anda tengoklah dekat ni. Indikator. Itu je stokastik. Anda tengokkan stokastik. Anda tengok bercelaru macam ni, tukar time frame besar. Itu je. Kan? Tukar H1 dari situ kan. Daripada bawah ni. Bawah ni kita tahu ada satu reset. Daripada bawah ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh habis. 6, 7. Tu dia. Tapi kalau anda nak trade, anda kena tunggu sequence ini break. Baru kita ada sequence. Tapi kalau dekat M5 boleh trade. M1 boleh trade. Tu time frame kecil ya. Kat sini ada 5. Jadi 3, sini pun kena ada 5. Jadi kalau dia sini baru naik 3 kan. Jadi kalau ada scalping, ini boleh entry. Faham? Dekat M1, M5. Boleh je. Tapi itulah.
anda sedang trade macam ni, yang time frame macam ni. Faham? Kaedah yang kita cerita pagi tadi dalam TikTok kan. Inilah benda ni. Syaratnya, dia kena ada incomplete sequence. Maksudnya, tak cecah 100%. Kalau dia cecah, jangan. Ya? Kalau dia cecah, jangan. Sama je. M1 boleh, monthly boleh, yearly chart boleh. Sama je. Asalkan pada kira sampai 5. Faham tak Sundi? Asalkan pada mengira sampai, kalau tak kerti mengira sampai 5, sampai 17, sampai 23, 21, tu payah. Itu kena makan banyak kismis. Letak semut sekali, makan dengan semut. Payah. Kan? Saya tak kerti mengira sampai 5, tu saya tak dapat nak bantu. Tak ada orang gelak Sundi. Orang terkejut je. Don't worry. Jangan malu cari ilmu. Faham? Tapi struktur besar dia tak ada set up sebab ini tak break low. Tapi M1, M5 ada. Itu je. Tapi anda tahu anda sedang trade benda yang sideways. Jadi jaga-jaga lah. Gold, silver, berbuih dah mulut saya ni, cerita sama Man. Hari-hari cerita sama Man. Tak boring dengar Man. Hari-hari cerita sama. Ni contoh breakout. Kalau dia breakout, kan, breakout 3. Jadi kalau ada scalping, kan, ini 1, 2, 3. Ini boleh trade 4. Kalau dia tak sampai 100%. Yang besar dia tak sampai lagi. Pergi ke bawah H1. Banyak kan mandi bunga. Itulah. Suwe tu. Kan? 5 pun tak kerti kira tu. Berat. Berat nak tu. Minyak tak ada apa ni, sideways market. Jangan trade yang macam ni lah. Yang macam ni jangan trade. Lepaskan. Boleh. Tapi itulah. Bingung kita nak trade dia kan. Sebab nak tengok kecil-kecil. Boleh. Kalau ada masa boleh. Saya tak ada masa nak pergi. Senang ambil kira yang besar kan. Yang nyata besar. Kita nampak kan. Jadi kalau dia break out satu level, then itu je. Last week saya seminggu tak dengar suara Abang Zul. Work from ni tak dapat buka XM. Minggu ni okay. Minggu lepas memang follow TikTok. Okay. Nanti saya buat kat TikTok juga. Sebab saya faham some of you tak dapat nak ikut. Copper pun tak ada. Ini basically kelemahan US dollar. Tu je. Tentu ada nampak dolar sekali kan. Ke mana dia pergi? Mana dolar? Dolar ke bawah. Itu sebabnya. Okey. Sebab tu ada nampak untuk contohnya macam Euro AUD ni. Kita jaga ke bawah. Ini tak habis lagi. Ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ini 5. Boleh tak dia terus jatuh ke bawah? Boleh. Jangan trade dia. Ni masih sideways. Sampai dah anda nampak arah. Ya kali. Okey. Tapi yang dekat ni, dekat sini, dekat SM, kita ada syllabus. Jadi anda nak fahamkan kenapa kita tengok korektif, macam mana nak trade korektif, macam mana kita nak trade motif. Jadi kita tahu lekuk ke berapa yang kita nak tunggu. Dia sama je kan ni. Jadi ni belum habis ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini US dollar punya kelemahan. Okey. Euro GBP sideways. GBP AUD ini boleh break lagi ke bawah untuk lengkapkan B. Okey. Tak ada apa. Nothing. So dia sideways market. Apa-apa pun boleh buat kat dia. Okay. Tak ada entry. Yang ada adalah kawan ni tadi. Mana tadi? UCAT kan. UCAT daripada bawah ni nanti.
Dollar index pula. GBP US dollar. Saya atas ni nanti. Atas ni, bukan sini. Atas nanti. Kalau dia naik ke atas lagi. Tapi saya tak nampak dia lengkap lah. Kalau nak trade NZD US dollar. Ni sampai. Ni akan sampai. Ini akan sampai. Okey. Dan juga UCAT. Pilih salah satu. Jangan trade kedua-duanya. Indeks akan sampai. US 30 jangka sampai. Dan US 500 jangka akan sampai. Sebab orang election memang. Election sampai sebulan. Memang tak mengundi man. Boleh? Ada soalan? Clear? Push. Pukul 3. Okey, okey. Kita break dulu. Lepas ni kita nak cerita pasal structure. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tak nampak Mr. Zul di event XM Family Day? Ada, Sunbi. Ada. Ada. Ada, saya ada. Okey, jadi untuk movement semasa pasaran, kita menjangkakan bahawa indeks seperti yang kita dah cerita berkali-kali tadi. Okey, ini adalah structure korektif. The whole thing ini adalah korektif. The thing is korektif ni bermula dengan 3. Sini 3. Sini pun kita jangka akan ada 3. Kan? 3, 3, 3. Jadi the thing is 3 dekat sini, anda boleh kira dari sini je pun. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak habis. 6, 7. Baru dah dia habis. Ada joget-joget. Betul? Jadi kita jangka ada satu lagi ya. Satu lagi ke atas. Surprise. Surprise dia adalah, ini adalah apa? A, B dan C. W. 1, 2, 3, X. 1, 2, 3, Y. Itu surprise dia. Ataupun dia habis terus. Ini A, ini B, ini C. Mana satu dah ikut? Kita ikut Fibo. Fibo kata atas lagi. Kita ikut Fibo. Faham tak? Jadi untuk naikkan, kalau setakat elite wave, faham tak maksud saya? Kalau setakat elite wave, US apa tadi? 500. Kalau cuma cerita elite wave, di sini saya boleh lukis 5 benda. Yang pertama adalah yang kita tandakan, iaitu W, X dan Y. Okey, ini yang pertama yang kita tandakan. Dan di dalam sini kita jangkakan dia buat A, B dan C. Okey, itu yang kita tandakan sekarang. Okay, ini yang kita tandakan sekarang. Dan Fibonacci level. Di mana kita jangka sini akan melengkapkan struktur ini. Struktur ini. Boleh? Itu yang pertama. Boleh tak kalau saya lukis dia macam ni? Alternatif. Ya. Ini jatuh. Boleh? Ini A, 1, 2, 3, 4, 5. Ini B. Lepas tu kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini C. Dan kita jatuh ke bawah. Nampak ke ni? Kalau setakat elite wave. Boleh tak? Boleh. Itu second view. Di mana daripada sekarang dia jatuh.
Third view. Ini adalah A ataupun W, X, Y. Sebab itu kat sini tak boleh trade. Anda cuma tunggu kat atas ni. Ataupun sebelum ni kat sini. Nampak? Sebab itu tak semua lekuk boleh trade. Masalah ramai bila buat Elliott Wave. Semua lekuk ni kau nak trade. Habis. Itu masalah lazim orang buat Elliott Wave. Bila dia lukis-lukis, ini naik. Kan? Tu masalah lazim. Jadi untuk selesaikan mana satu dia punya correction yang kita akan ikut adalah kita ambil Fibonacci. Jadi kita akan gunakan Fibonacci ni sebagai targeting kita. Ya? Sebagai target kita, iaitu 100% level di sini. Itu guna Fibonacci ni. Banyak view. Boleh tak jadi macam tu? Boleh. Tu orang tanya, boleh tak dia jatuh? Boleh. Boleh tak dia naik? Boleh. Sebab jumlah lekuk dia cukup. Ustaz. Jadi sebab itu kita tak trade setiap lekuk. Jumlah sini cukup. Pullback ini boleh entry tak? Tak boleh. Sebab daripada bawah ni, ini korektif 3, sini 3, sini boleh, di sini cukup. Sini boleh lukis macam ni. Boleh lukis macam-macam. W, A, B, C, W, X, A, B, C, Y. Habis. Turun ke bawah. Boleh. Semua boleh. Tapi kalau dia lengkap ke atas ni, kita trade untuk short. Dan kita ada yang buku teks. Ni buku teks. Nampak? Itulah kita ceritakan semalam. Kita terus masuk topik. Ada soalan? Yang kita tunggu adalah kepada indeks dan dollar pair. UCAD, NZD, US dollar, tak persen. Dan juga kepada GBP, US dollar. Jangan. Sebab itulah kita cerita pasal sifat yesterday. Sifat. Kenapa kita tengok yang besar dulu? Dalam Elliott Wave, anda kena tengok, dia tak dapat saya lukis dari time frame mana. Tak. Aduh. Nak bersin. Saya tengah tahan bersin ni. Sekejap Okay. Dia adalah daripada chart yang paling besar dahulu. Anda buka chart yang paling besar. Maklumat penuh untuk instrumen yang anda nak lihat tu. Kena buka time frame yang paling besar. Barulah anda pergi kepada time frame yang paling kecil. Okey, kalau soalan saya, kalau anda tengok struktur ini, kalau anda tengok struktur ini, ingat sifat untuk indeks adalah 5 dan 3. Ni yang kita cerita semalam kan Ustaz? 5 dan 3. Saham pun sama, 5 dan 3. Trending kan? Anda dah nampak tak 3 kat sini? Tak ada kan? Anda masih katakan bahawa struktur ini masih lagi ke atas. Sini ada 1. Sini ada 2. Okey? Dan apa yang anda buat, anda akan extendkan dia. Okey? Sini ada 1. Sini ada 2. Sini ada 3. Sini ada 4. Sini ada 5 untuk habiskan 1. Ni 2. Sini 1. Sini 2. Dia belum ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tak ada. Belum nampak. Jadi kita akan extend. Bila nampak benda trend, sifat asas untuk trend, dia extend. Sifat asas untuk correction, dia boleh truncate.
Jadi kita masih nampak 5. Belum ada lagi. Kita akan extendkan 1, 2 dalam apa? Grand Super Cycle 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Tak habis lagi. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 Super Cycle. Sini adalah cycle 1, 2. Seperti yang kita lukis sekarang. Tak ada orang nak tunjuk kepada anda lukisan penuh. Tak ada. Tak ada. Sebab orang nak jual cat. Setahu saya yang free, even yang berbayar pun dia takkan tunjuk cat penuh. Sebab dia tak boleh buat duit lah kan. Okay, jadi setakat ini, kita punya law adalah ini. Okay. Law kita adalah sini. Ini kita punya law, current law. Current invalidation untuk weekly. Ini law kita. Okay, dan kita akan extendkan. Selagi dia tak tunjuk, dia nak buat habis, nak buat 3 tu. Dia tak akan tunjukkan yang penuh. Tak akan tunjukkan yang penuh. Mustahil dia nak tunjukkan yang penuh. Mustahil. Kecuali anda bayar package lain lah kot. Ada package dia. Sebelah tak ada. Tak ada, takkan ada. Tak akan ada. Sebab kalau anda dapat cat penuh dia, fokus, fokus maha, apa tu? Anda tak perlu dia lah. Faham tak? Anda tak perlu dia lah. Okey, dan kita sedang katakan kat sini sedang buat benda ni. Okey. Jadi apa yang anda risau cuma sini je. Faham tak? Lepas tu anda kira lah 1, 2. Nampak cara saya? Bisnes betul. Tak ada orang akan tunjuk lukisan penuh. Tak ada orang akan tunjuk lukisan penuh. So kalau anda dapat lukisan penuh, anda tak perlu dia dah. Okey. Kalau ini view kita untuk indeks, di mana kita jangkakan kat sini sedang buat cycle yang baru, 1, 2, dan kita akan extend. Sini adalah structure motif. Sini structure kolektif. Okey, jadi kalau kita katakan ini motif, 1, 2, 3, 4, 5, sini akan buat 3. Betul? Ini 5. Okey, macam mana nak trade dia? Ini, ingat dia, ini weekly. Berapa ramai yang trade weekly? Kalau ada trade weekly, ada tunggu yang bawah ni. Itu weekly. Okay, kalau anda trade macam manusia biasa, trade manusia biasa, kalau trading dengan investing, kalau anda invest, anda tunggu bawah tu. Heng Kabi, turning point lagi je dah. So, Heng Kabi je. Okay. Jadi anda faham, sini adalah structure korektif. Basically, anda sedang lihat benda ni. Okay. Anda sedang lihat benda ni. Okay. Kita sekarang ni dalam structure korektif. Tapi terbalik ni kan. Ya, di sini. Di sini, korektif. Ini korektif. Ini motif. Boleh. Tapi kalau anda melabur, kan? Ada cara dia, Ustaz. Tak apa. Lain kali kita cerita pasal portfolio. Kalau anda masuk yang macam ni, anda akan hedging kan dengan yen pair. Tak apa. Okey. Jadi anda faham bahawa sini korektif. Sini motif. Motif adalah 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Okey? Itu motif. Sekarang ni sini adalah korektif. Okay. Jadi anda tak perlu tengok weekly. Pergilah kepada ni saya conteng guna apa Oh.
Okay. Anda tak perlu ni. Anda pergi kepada time frame daily. Daripada high di sini, daripada high bulan 1 ni motif. Ini motif. Okey, daripada structure sini kepada sini. Ini motif. Ini motif. Okey, sekali sini korektif. Jumlah structure korektif. 3, 7, 11, 15 tambah 4 dan seterusnya. Okey, daripada high di sini. So, apa anda katakan bahawa ini dah reset? Kalau tengok dekat sini tak nampak. Masuk kepada structure weekly. Nampak? Boleh? Tak nampak? Mustahil tak nampak. Daripada low ini kepada high di sini. Anda pun dah nampak dia reset. Faham? Ini pun dah reset. Boleh? Jadi anda dah tahu cycle motif dia habis. Kita sedang dalam cycle. Dia 5-3-5-3 sahaja. Ataupun 3-3-3-3-3 dalam mata wang. Ataupun dalam komoditi 3-3-3 dari bawah. Ni tak nampak juga. Ni payah ni Ustaz kalau tak nampak kan. Okey. Dari atas ini pula, nampak dia dah ada satu reset. Satu reset. Jadi kalau anda tahu 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 3. Jadi anda dah ada apa-apa hal, anda ada 1 kat sini. Anda ada 2 kat sini. So, sini ada reset tu kan. 1, 2. Nampak? Ini ni. Letak color apa lagi dah. Bolehlah. 1, 2 ni. Jadi anda tarik Fibo kat situ. Tu je. Sini. Dia tak sampai 100% lagi. Jadi sini adalah 1, 2. Tak payah fikir banyak. Okey, jadi target kita adalah kat sini. The thing is, kalau kita tengok satu ni, ni adalah korektif kan. Satu ni dibentuk oleh 5 ataupun 3. Di situlah dinamik. Sebab kalau orang lain buat, dia boleh buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh buat macam tu, tak salah pun. Okey, kita tahu ini adalah kiraan subwave dalam yang lebih kecil. Daily. Okey, dari high kat sini, dari high yang ini, high yang ini, 1, 2, 3, 3, ni 4, 4. Okey, 5, 5, 6, 7, 7. Nampak? Jadi ini adalah penurunan korektif. Sini struktur besar dia korektif. Maksudnya, 1, 2, 3. Yang dalam 3 ni pun adalah korektif. Iaitu 3, 7, 11. Macam mana nak kira dia? Astaghfirullahalazim. Itu, atas tu. Wah, Kimi dah pandai sokong Zohan. Faham? Kira stokastik je. Kira jangan banyak sangat formula pelik-pelik. Tak payah formula pelik-pelik. Saya simple je. Kira stokastik. Tak payah. Wah, ni ada kerbau, ini ada lembu, ni tak payah. Kira stokastik dia je. Apa benda tu kaedah? Faham? Ni 7. Nampak tak kaedah?
Tak nampak ni payah ni. Tu boleh suruh Zohan beli klorok dengan hai. Okey, jadi kita dapat ini adalah kiraan ketujuh. Jadi ini satu. Sini dua ni kan. Ingat tak yang weekly tadi? Kan dia reset dua. Ya, 7. 8. Penurunan ini satu pun. 9. Dia tak boleh habis 9. Nombor tu pula menentukan. Memang semua benda ni macam tu kan dia. Anda ambil lah. Itu yang Kimi tu cerita. Itu yang siapa? Sunbi tu cerita. Anda pergi M1. Anda pergi monthly. Nombor-nombor ni lah dia. Tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa. Anda familiar tak dengan Fibonacci? Anda tahu tak golden ratio tu bukan daripada Fibo? Kau nak tahu? Ni saya ceritakan kepada anda semua. Nama dia bukannya dari ini. Kejap, ni mana nama dia? Manalah pula dia? Dan anda pergi cari orang ni. Saya akan ceritakan mengenai cerita dia nanti. Nama dia, pernah dengar nama Al-Khwarizmi tak? Ni Islamik. Saya banyak study benda-benda macam ni dulu lah. Bukan Fibo. Kan? Maksudnya nombor-nombor yang tak tentu. Nombor-nombor macam tiba-tiba 7, 1, 1, 2, 3, 5, 2 campur 3 jadi 5, 3 campur 5 dan seterusnya. Kan? Bukan kerja daripada Fibo. Kerja dia daripada ini, manusia ni. Ini adalah orang kedua selepas Al-Khwarizmi. Pernah dengar? Masa kita sekolah dulu. Abu Kamil. Minggu depan personality saya pilih dia ni. Dia ni yang cerita golden ratio banyak. Dia ni yang buat Al-Khwarizmi, dia tulis buku untuk orang ramai. Tapi Abu Kamil tulis buku untuk orang yang buat matematik, scholar Islam. Dia yang bawa algebra pergi ke Europe, kalau nak tahu. Bukannya Fibo semua tu. Abu Kamil ni famous. Abu Kamil ni famous. Jangan tak tahu. Ambil subjek falsafah. Ada gunanya. Ingat tak bila sekolah dulu, bila belajar dulu ingat tak ada guna. Sekarang ni ada guna. Baca balik buku dia. Dia yang bawa algebra pergi ke Europe. Kau nak tahu? Father all algebra. Ada guna yang kita sekolah dulu Zohan. Baru bersenyum dulu sekolah. Bahasa sekolah dulu. Apa hal aku nak hafal nama Abu Kamil ni kan? Abu Jahal tahu. Abu Kamil tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Abu Lahab dia tahu kan. Pengsan. Yang kita buat ni, yang saya study banyak cerita dia tau. Bukannya cerita Fibo-Fibo tu. Sebab Baghdad lepas tak payah cerita lah. Jadi daripada nombor-nombor rawak. Nombor-nombor rawak ni, dia come up with golden ratio. Dia come up with all this geometri. Kerja dia kepada geometri. Algebra dan geometri. Bila dia buat cerita pasal geometri, itulah yang dia banyak golden ratio. Daripada kerja dia yang ditiru oleh yang Itali tu. Dia tu bukan original Fibo tu, tapi dia yang famous. Charles Darwin. Charles Darwin pula apa? Newton. Bukan kerja Newton dulu. Abu Khalid. Faham? Jadi kita ada yang ke-9. Ni tak lengkap. Kita tunggu yang ke-10 untuk jangka ke-11. Sebab ini adalah correction. Boleh?
Faham struktur korektif macam mana? Bila kita nak trade, lekuk ke berapa kita nak trade. Tu cara dia. Kira daripada ni je. Kira daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Reset. Kira daripada ni je. Sebab itu kita tahu ini adalah dollar dynamic. Sebab ini 7. Kalau dia 5 ataupun 9 dekat sini, itu yen dynamic. Untuk short di sini, untuk buy bagi yang lagi besar. Tadi weekly kata besar sangat Ustaz. Lepas tu bagi yang set up intraday H4 dia nak bagi weekly. Ni weekly. Kalau anda trade weekly, anda tunggu di sini. Kalau anda trade dekat H4, anda tunggu di sini. Dia tak adalah stop loss dia sampai ni kan. Depend lah kalau anda ni. Jadi ini kita ada incomplete sequence. Jadi anda boleh trade dari sini. Sebab kita tahu dia akan buat motif di sini. Sebab ini 5 kan. Kalau anda pergi kecil lagi pun anda akan nampak semua yang saya ceritakan ni. Jadi daripada set sini, mana pergi? Indikator hilang. Okay, kalau daripada sini daripada sini dia kan. Okey, ni korektif. Sini seluruh ni korektif. Korektif Sini kita ada korektif. Ingat, ini 7 kan? Macam mana kira 7? Tahu tak? Kira ni kaedah. Kira momentum ni. Tak ada orang tunjuk cara tu. Tak ada. Seriously tak ada. Kalau ada, dia dari saya. Kau nak tahu. Okey? Naik ni, kita tahu dia reset. Kan? Macam mana tahu dia reset? Ni reset. Reset. Ni reset. Jadi ni 2. Okey? Jadi kita ada incomplete sequence. Tempat Fibo. Sekali ini adalah kenapa kita boleh trade biarpun dia adalah kaki ketiga. Kenapa? Sebab sini 7. Kalau dia 5, sini tak boleh trade. Sebab 3 boleh complete. Faham tak? Sebab dalam yang ini pergi kepada kecil lagi. Okey, sejak daripada mana tadi? Daripada sini daripada ini pula. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini 5. Sini tadi nombor 7 kan? Mana tadi? Ini nombor 7. Ini 8. 7 campur 7, 8. 8 campur 5, 13. Tak boleh. Sebab 13 tu nombor motif. Kalau nak kira satu-satu lah. Jadi kita tahu dia akan buat 1, 2, 3, 14, habis 15. Or whatever lah. Tu yang 3, 7, 11, 15, tambah 4. Itulah maksud saya. Boleh? Nampak tak benda ni? Ni kira ni je. Kira ni. Tu yang orang kata hantu betul. Dia kira tu je. Ya, kira tu je. Penat aku tarik Fibo macam-macam, dia kira tu. Ya, kira tu je. Lekuk ke berapa yang kita nak trade. Tu dia. Kenapa saya tak tahu? Anda buatlah. Kajilah benda ni bertahun-tahun. Dia macam tu. Saya tak tahu kenapa. Anda kajilah semua. Cat-cat ni kan anda kaji. Inilah benda yang saya kaji dulu. Dan kita come up with sistem ni. Kenapa saya tak tahu? Lagi banyak lekuknya lah. Contohnya. Di sini kan. Ini H1. Ini H1 daripada bawah. Ini H1. Daripada bawah ni. Dari sini. Daripada bawah ni tadi kan. Ni bawah dia. Daripada bawah ni. Ni bawah dia. Equivalent dia. Okey. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Kira ni je. 4. 4. Okey. 1. Ada tunggu reset. 2, 3. 1, 2, 3. Baru dah di complete 100%. Dia berulang-ulang. Anda pergi belakang-belakangan. Kenapa saya tak tahu? Seriously saya tak tahu. Saya jumpa benda ni pun saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Yang saya tahu, dia macam tu. Kenapa saya tak tahu? Seriously saya tak tahu. Yang kacau benda ni adalah benda ni. Kalau dia menjadi flat. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Sama je. Tempat dia sama. Tapi kiraan jadi lain lah. Tapi anda kajilah semua struktur sini. Anda kajilah struktur sini. Dia akan berulang-ulang macam tu. Tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu kenapa. Waalaikumsalam, Bini. Faham? Faham dah kenapa, macam mana bila anda nak trade, anda kira daripada lekuk ke berapa. Adakah ini struktur korektif ke, motif ke, apa ke. Kan? Boleh? Tak sesuai lah grafik ni. Ini grafik ni kalau kita katakan ini 5. Dan ini merupakan 1, 2 dan 3. Jadi ini pun boleh trade. Tak apa. Faham? Itu struktur besar dia. Boleh tak Ustaz? Mana kan? Hujungnya, mana pergi? Hujungnya kira stokastik je. Dia kira stokastik. Lepas tu ada tentukan, adakah kita sedang melihat motif ataupun korektif structure. Hukum karma. Mungkinlah tak tahu. Saya yang Abu ni tadi kan, saya ikut kerja dia, saya baca buku-buku dia, saya tak faham pun. Sebab buku dia banyak formula-formula. Dah lah, pening lah baca buku dia. Tapi saya nampak yang pasal nombor berulang, nombor rawak yang dan keluar pasal golden ratio ni. Saya ambil konsep dia dan saya masukkan faktor momentum. Sebab zaman dia orang ni tak ada cerita momentum. Sebab tu saya tak buat nota dia kini. Ni dah proprietary kan. Sebab tu saya tak buat nota dia. Saya cerita macam ni. Okey? Jadi nota dia daripada ni Adakah anda sedang, konsep dia adalah konsep struktur. Konsep struktur amat ringkas. Iaitu ini. Konsep dalam struktur. Struktur 2 je. 5, 3 atau 3. Faham tak? 1, 5, 3. Macam kat atas tu. Ingat, dalam struktur dia tak ada 5 ikut oleh 5. 5 ikut oleh 5, salah satu akan jatuh fraktal dia. Maksudnya fraktal dia akan bertukar. Okay? So, 5, 3 ataupun 3, 3. Maksudnya, kalau kita jangka struktur adalah 5, 3, okay, bila berlaku trend, bila je dia berlaku trend? Kalau kita jangka 5, 1, 2, 3, 4 dan 5, diikuti oleh pembetulan 3, 1, 2, 3, masa ni belum ada trend. Bila berlakunya break, bila berlakunya breakout, di sinilah kita lihat dia. Okay? Kalau sini adalah 5, ini struktur motif.
Ini 5. Okey. Dan kalau berlakunya break dia dalam 3, ini boleh trade. Pullback ini boleh trade. Faham? Sebab ini 5. Kalau dia breakout dalam 5, anda kena tengok the whole structure ini adalah motif ataupun korektif. Daripada sini. Kalau dia adalah korektif, sini 5, sini tak boleh trade. Ni tak boleh trade. Kalau dia adalah motif, then 5 kat sini lengkap 1, ni 2, ini 3. 4 ni boleh trade. Selagi tak sampai 100%. Faham tak? Anda kena faham, dia 5-3 je. Fahamkan benda tu daripada time frame turun, turun, turun. Structure kedua adalah structure ketiga. Jadi kalau kita lihat, dan kena faham structure, the whole structure dia adalah 3 dan 3. Dia cuma berlaku trend mi setengah jam. Oh, patutlah zombie senyap. Bila kita ada incomplete sequence. Breakout. Okay. Kalau breakout ini dalam 5, then ini boleh trade. So, definitely bila ini adalah 3-3, inilah korektif. Structure ini keseluruhannya korektif. Tapi kalau dia break 3, ini breakout dengan 3. 1, 2, 3. Breakout. Ini tak boleh trade. Sebab jumlah lekuk dia complete. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Tak dapat. Jadi pullback ini tak boleh entry. Biarpun ada incomplete sequence. Tapi sebaliknya, kalau dia breakout 5 dan dia masih incomplete, ini boleh entry macam yang kita tunggu dekat indeks lah. Kalau dia selagi tak sampai 100%, sini boleh entry. Faham? Saya ada semua ni, Kimi. Tapi saya tak dapat nak kongsikan. Saya cerita, orang lain buat tak apa. Saya ada semua tu. Cuma letak, dia lagi lah letak dekat chat dia. Dia dekat chat dia. Dia jalan dekat chat. Tapi itu bukan dekat MT4 ataupun MT5. Cumanya itu proprietary company punya. Jadi saya tak dapat kongsikan. Jadi saya cerita macam ni, anda buat, saya boleh tengok, saya kata okey ataupun tak okey. Itu je. Benda ni je. Dan kita tahu lekuk mana yang kita boleh trade. Faham tak? Bilanya berlaku tak cukup, dia kaki tak cukup, Fibo tak cukup, kaki dia tak cukup, kita trade. Fibo dah cukup, kaki tak cukup, jangan. Dia dua-dua tu kena. Itu yang kita panggil sebagai incomplete sequence. Siri dia tak lengkap, nombor 1 Fibo dia tak lengkap, keadaan tu dah ada, level dia nak pergi ada, ataupun dari sudut momentum, ya, lekuk 3, memang confirm itu lekuk 3 contohnya. Dan kita ada jumlah lekuk dia tak lengkap. Kenapa saya tak tahu? Macam mana kira lekuk? Tak payah tanya dah. Kira daripada stokastik. Tak ada dah. Dia simple tau. Amat simple. Konsep dia amat simple. Konsep dia amat simple. Daripada semua ni, anda boleh masuk bab dinamik. Iaitu, anda lihat kepada perkaitan dia daripada sudut korelasi instrumen. Tu saya tak nak masuk hari ni. Hari ni dah
Hari ini dah cukup berat. Bagi orang yang baru ikut, dia akan pening. Kaide dah makan cucur pisang lah. Kaide, mana Kaide pergi? Bukan cukup rasa tu bayar. Kaide dah makan cekodok lah. Dah pening kepala aku Zul cerita apa, nanti aku tengok recording lah. Dah give up. Tapi dia benda ni je. Benda ni je, seriously. Benda ni je. Ini ilmu free je. Tak ada mahal-mahal. Kenapa saya tak tahu? Anda pergilah check. Anda ambil cat mana-mana, Anda try buat apa saya cerita tadi. Aiman, saya tengah ke bulan. Ingat nombor-nombor ni je. 5333 itu je. Dulu saya hari-hari makan Panadol. Ingat nombor-nombor ni je. Saya nak lagi bang, dahagakan lagi. Nak lagi apa? Dia ni je. Vivo, tu yang kita cerita. Lekuk 1, lekuk 2, target. Lekuk 3, target berapa. Lekuk 4, target berapa. Lekuk 5, 3 cara nak kira. Lepas tu ada tengok sikun-sikun. Lepas tu ada tahu. Okey, dolar tak lengkap. Dolar masih ada. Nak buat motif lagi tak? Kalau dia ada nak buat motif lagi, then kita kata dolar dynamic tak habis. Yen nak buat apa? Index nak buat apa? Itu je. Senang nak urus. Itu je, Iman. Dah pakai koyok ni. Faham? Di sinilah dengan korelasi daripada sudut instrumen. Jadi instrumen kita masuk kepada ni lah. Bab ketiga. Okay. Saya ada buku ni saya tulis macam ni lah, cerita macam ni. Selepas chapter ni, kita ada chapter pasal edit wave. Edit wave kat sini. Kita dah masuk edit wave dulu. Nak tengok try tanya Kimi. Dekat sini, then next adalah kepada structure. Okay, next kita lihat kepada structure. Dalam structure, ni adalah structure 5, 3, 3 dan 3. Dan kita, kenapa pula ikon ni? Nak kena servis lah. Okay, ni adalah kepada, nak panggil dia apa? Kepada leading, concurrent, and lagging. Okay. Ini kepada ni. Jadi, maksudnya, kita akan lihat kepada kumpulan-kumpulan. Jadi, basically kita ada 3 kumpulan. Ini market dynamic. 3 kumpulan. 3 classes. 3 asset classes. And of course, dia ada sub and sub classes. Dulu senang saya buat dalam English. Sekali kita buat dalam bahasa Malaysia, saya pun pening kepala nak translate dia. Nota-nota ni tak ada tau. Nota-nota ni, sebab ini benda proprietary. Tim satu lagi tu buku tak keluar-keluar lagi pun bang. Tak tahu. So buku tu beribu page kini. Kita orang pening nak pendekkan dia. Saya dah letak banyak gambar tau. Tapi dia punya banyak dia tak dapat nak diterangkan dengan, dia kena terangkan macam ni. Faham tak? Jadi dia panjang, berjela. Macam orang yang duk ikut, anda senang lah nak faham. Cuba orang yang first time ikut. Maunya pening kepala dengan apa benda Zul cerita ni. Ajutan. Entahlah kali. Okey. 3 classes iaitu kita akan lihat kepada nombor 1. Always our map indices. Okay. Di bawah index ni, kita ada sub classes iaitu individual stock. Di bawah individual stock juga kita ada sector ETF. Okay. Ini adalah classes untuk index.
Tunggu buku keluar tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Kan? Sebab dia cost. Kalau saya akan bagi free. Masalahnya ada benda yang proprietary dalam tu. Jadi saya kena true ni dan last saya bagi kat orang, so dia orang ni tak buat-buat lagi. Bukan proprietary itu maksudnya hak milik syarikat. Aiman, ada hak milik syarikat. Syarikat saya tapi ada partner. Faham tak Aiman? Bukan prop trading. Okay. So, dan yang kedua adalah pada yen pairs. Okay. Ketiga adalah kepada dollar pairs. Okay. Di bawah dollar pair ni, anda akan ada dua. Satu komoditi, yang kedua adalah cuma dollar pair. Tak ada. DDNK. Dan apa? Dan satu lagi adalah subclasses. Subclasses ni kita akan tengok untuk kita nak fine tune. Ini adalah kepada contohnya macam precious metal, kepada komoditi dollar. Kita juga akan lihat kepada komod index, commodity index. Komoditi pun ada index. Ni benda-benda dia. Lepas tu kita ada kripto. Saya buat semua chart ni tau. Saya buat semua chart ni. Kalau anda nak tahu, saya chart bukan hanya kepada apa yang saya kongsikan kepada anda. Ada banyak lagi chart. Tapi sebab dia tak ada kat XM, jadi saya tak kongsikan. Okay. Ni adalah semua ni. Saya partner saya bini saya lah. Nampak jawapan. Ya kali. Daripada sini dalam kumpulan yang sama, ni adalah dalam kumpulan yang sama. Ni kita cerita dinamik sikit lah. Kita cerita pasal kumpulan yang sama dulu. Leading, concurrent dan lagging. Dalam salah satu masa, tiga kumpulan utama ni, dalam salah satu masa, at any one time akan berlaku sideways. At least one group of instrument will move sideways. Ni. Tu yang ada orang tanya kenapa dia salah satu akan move sideways. Dia tak boleh 3-3 dalam 5. Tak boleh. Memang tak ada. Acoy. Jawapan selamat. Fian. Ikut sub-sub dari light sampai heavy. Kalau orang masuk heavy terus boleh jam dia kan. Gila benda ni. Okay. Benda kita cover ni berat tau. Berat. Orang dah bertahun-tahun buat Elliott Wave boleh terkedu dengan benda ni. Tapi bila anda faham konsep asas dia, 5-3, 3-3, momentum, kira stokastik. Tak ke pelik benda tu. Tu je. Lepas tu kita kaitkan nombor tu dengan dinamik. Ni yang berat. Ini betul-betul berat. Lepas ni betul-betul berat. Tapi konsep dia sama kat atas ni. Asalkan anda faham konsep atas ni, anda tak sesat. Okey.
At least one group of instrument will move sideways dalam grup ini. Dan di sinilah kita akan ada benda ni. Mana dia? Gambar saya dekat situ. Mana dia? Ni. Apalah pula Zul ni. Ni dia. Tapi bila tangkap dia, alah, benda tu je rupanya kan, Pian. Yes. Nampak? Saya slow-slow sikit ni. Sebab saya kalau boleh kita ni nak masuk dia jadi berat dia. Ni kita akan sambung besok lah. Concurrent, leading, katalah concurrent dia dah sampai 1618. Benda yang ikut arah. Dalam grup yang sama, sama ada inilah grup dollar dalam grup yang sama, dia akan ada benda yang lagging, ada benda yang leading, ada benda yang concurrent. Wassalam, Azli dah hujung dah, Azli. Dah hujung dah. Lagi 5 minit, Azli. Semua dah pening-pening ni. Saya slowkan sikit pace. Saya tahu hari ni berat. Tapi konsep asas dia nak trade dia adalah benda kat atas ni sahaja. Tak kisahlah apa dinamik ni. Benda logik je. Sebenarnya dia benda logik je, Pian, kan? Kalau fikir-fikir hujung, alah, benda tu je. Benda tu je. Bila fractal bertukar, momentum bertukar. Concurrent, sama kaedah. Tengah KPI. Dia punya KPI. Benda yang tengah ikut law. Benda yang laju sikit, itu leading. Benda yang lambat sikit, itu lagging. Berkadar langsung. Concurrent. Saya slow-slow sikit, Nota-nota ni anda pergi screenshot. Saya tak kongsikan. Ini benda proprietary. Jadi saya tak dapat nak kongsikan. Jadi di sini kita akan start bercerita pasal dynamic di sebelah sini. Dynamic di sebelah sini besok. Entah translation sama, entah berkadar langsung. Okey, sini saya akan ceritakan pasal yen, pasal dolar. Yen simple, dua je. Positif ataupun negatif. Yang susahnya dolar. Dolar sebab banyak masa, terutamanya untuk currency, sebab currency tadi tiga-tiga. Jadi dolar akan menyebabkan tiga keadaan dalam indeks. Tiga keadaan dalam dolar. Kan dia tiga-tiga. Jadi, sama ada dia adalah inverse, sama ada dia adalah sideways, sama ada dia adalah dalam cross dynamic. Yang susahnya dolar. Di situlah kita melihat kepada pengiraan lekuk untuk map. Saya ulang sekali lagi, Dalam dolar, ada tiga jenis dinamik. Yang pertama adalah inverse dynamic. Inverse dynamic ni UJ tak sama dengan yen pair lain. UJ naik ke atas, EJ jatuh ke bawah. Itu masanya dolar amat kuat. Dolar dalam lekuk 3, indeks sedang buat apa? Kalau dolar tengah trend ke atas atau ke bawah, indeks sedang buat apa? Indeks tak dapat buat motif. Indeks akan buat sama ada kalau 5 adalah diagonal ataupun impulse biasa ataupun tengah buat correction yang tak ada 1618. Ambil kau. 4 minit to end. Ada. Baru nak masuk bab itu, nak habis masa. Kejap lagi kelas lepas live habis, saya blur. Alamak. Yes. Tambah 1 jam lagi. Okey, kita ada 1 jam lagi.
Betul ya? Ada ha. Saya tak nampak sangat apa Mel tulis ni. Tak apa, tak apa. Semua dah jam ni lama-lama pun tak guna juga kan. Saya okey. Nampak faham sesuatu. Tak apa, tengok recording yang Pian buat tu. Okey? Jadi ingat ya pasal concurrent. Saya akan expandkan benda ni besok. Saya akan expandkan benda ni besok dan kita akan ceritakan pasal yen dynamic dan dollar dynamic. Kat mana dollar inverse dynamic berlaku? Sebab map kita apa? Map kita sentiasa indeks. Tapi clue-clue dia kepada yang berkaitan tadi. Yes, kena buatkan chart baru nampak. Exactly. Bila anda melukis dia anda akan nampak. Sebab anda boleh jangka ini nak buat apa, sini nak jadi apa, sini nak jadi apa. Faham tak? Yes. Contoh, kita sedang jangka indeks sini akan buat lekuk 3. Kan? 1, 2, 3 kan? 4, 5 kan? Anda tak dapat, bila indeks naik buat lekuk 3, anda tak dapat lukis ini ke bawah. Tak boleh. Tak boleh. Jauh. Tak boleh. Ini kan jadi 1, 2, some sort of 3, 4, 5. Ha? Dia tak boleh lukis ke bawah. Sebab indeks ke atas. Dalam lekuk 3. Jadi itu bermakna US dollar akan masuk sideways. Dia habis lekuk 3. Ni habis lekuk 3. US dollar start buat lekuk 4 dan lekuk 5. Bila indeks semua tadi lekuk 3. Ini akan habis. Salah satu akan sideways. Dia tak dapat 3-3 tengah buat trend. Tak dapat. Sini akan buat 4-5. Boleh? Satu je bertukar, semua lain bertukar. Benda sama. Okey? Okey, agak berat saya tahu. Bukan agak berat, amat berat. Slow digest kan. Lihat kalau tengok tanya Pian, tanya Kimi kat mana. Tanya kat grup lah. Kat mana nak tengok recording. Tengok balik benda ni. Kita akan ceritakan pasal dynamic besok. Besok jangan miss. Roni wassalam. Alamak. Euro US dollar. Tadi awal 2 jam dah. Kita dah nak habis dah. Boleh tanya dekat Azmi ataupun ni. Kelas berat tanda industri ni makin positif. Tapi benda dia simple je. Amat simple. Benda dia amat simple. Anda kira lekuk, anda kira stokastik. Kira kolektif ataupun motif. Okey? Ada Vince. Vince dekat ujung-ujung. Ramli. Ada. Benda dia amat simple sebenarnya. Tapi ambil masa untuk nak faham lah. Bila anda faham, konsep dia simple. Okey? Lampu dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Seronok. Orang yang ikut lama seronok kan sebab banyak benda baru. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kita akan masuk kepada pecahan. Kepada sekuen dalam dinamik dia. Dan ingat, map kita adalah indeks.